Isu penagihan dadah bukan isu baru dalam negara kita. Kerajaan telah berbelanja besar untuk mengadakan pelbagai kempen dan program pencegahan. Namun, masalah penagihan dadah masih juga tidak selesai. Di mana silapnya? Di mana lompongnya? Hinggakan setiap hari wujud penagih baru di kalangan muda-mudi kita. Kami di Siasat ada laporannya. Kes jenayah yang berlaku akhir-akhir ini amat tragis kerana pelaku sanggup melakukan perbuatan di luar batasan kewarasan manusia. Paling menyayat hati apabila bayi lelaki berusia 9 bulan diliwat dan dibunuh dalam kejadian yang berlaku pada 27 April lalu di sebuah pangsapuri di Kelana Jaya. Berdasarkan siasatan awal, suspek yang merupakan penganggur positif dadah jenis syabu. Selain kes itu, ada juga penagih yang sanggup membunuh ibu, adik-beradik dan rakan kerana mahu mendapatkan wang untuk membeli dadah. Pasal 2020, pelajar sekolah lah, kita cakap pelajar sekolah, penuntut, pelajar universiti, pelajar sekolah yang terlibat, yang kita telah tangkap sejumlah 720 orang tak silap saja. Cuba cek, 720 tangkapan pelajar sekolah. Ini dan sebagai penghisap atau yang penagih lah. Penagih. Ada tak yang terlibat sebagai pengedar? Ada, bukan pengedar, memiliki, kita boleh cakap memiliki. Pasal ada juga pelajar-pelajar yang ketinggalan ini dan dia juga penagih, dia menjadi, kita boleh panggil macam strip butcher, dapat dia kawan 720. Dia seduce kawan dia, panggil kawan dia sekali, kemudian kawan dia jadi penagih, itu je. Bukan kata dia ini adalah pusher, bukan. Disebabkan dia mengisap, dia bawa barang tu macam dulu-dulu lah, pelajar dulu. Seorang bawa rokok, share 5 orang. Lebih kurang begini. Itu juga wujudnya begitu juga. Cuma dulu rokok, mungkin sekarang ni meth, ataupun ganja, ataupun heroin. Kalau ikut pecahan umur tahun 2019 kalau kita tengok pecahan umur bawah 13 tahun 2019 adalah sebanyak 19 orang. Okey, kemudian 2020 16 orang dan tahun 2021 setakat ini 2 orang. Kenapa saya nak highlight bawah 13 tahun? Kerana apa? Walaupun nampak sikit 19 orang, 16 orang tetapi saya yakin dan percaya mereka ini bawah 13 tahun ini mula menagih bukan 13 tahun. Tetapi kebanyakan daripada mereka yang kita telah jumpa dan tangkap, semua mengaku mereka menggunakan dadah seawal 3 tahun yang sebelum ditangkap. So kalau dia 13 tahun, mungkin pada umur 10 tahun nampak. Dan semua daripada mereka ini kebanyakannya jadi penagih dadah berada di dalam circle yang ramai orang terlibat dengan dadah. So maknanya kawasan-kawasan hotspot kita. Putri berusia 26 tahun yang kini di bawah pengawasan ADK mula berjinak dalam dunia dadah sejak kanak-kanak kerana tertekan dengan masalah keluarganya. Difahamkan bekas teman lelakinya yang juga seorang pusher kecil-kecilan pernah menjadikan dia sebagai tukang rasa dadah. Benda-benda ni daripada saya kecil, umur saya dah 6 lagi. Sebabkan ada masalah keluarga saya. Ayah saya bercerai, depan mata saya time tu mak saya mengandung 6 bulan. Mak saya hampir nak bunuh diri sebab ayah saya tinggalkan dia. So start pada tu saya tak fokus dengan pelajaran, asyik enjoy dengan kawan. Tahun 2016 tu ex-boyfriend saya datang cari saya dan kita gebet balik. Time tu memang ex-boyfriend saya ni baiklah dengan saya sebab dia butcher, dia mengedar semua jenis dadah, dia tukar masak semua. Lepas tu dia bagi saya kesenangan hidup, dia bagi saya duit, dia bagi saya semua jenis dadah, apa yang saya nak semua dia bagi. Tak pernah hampakan saya. Sampai satu saat tu saya pergi seladi dekat balai polis. Lepas tu saya masuk dalam lagi. Lepas tu sampai saya keluar, saya terus masuk ADK. Saya daripada Ketum, saya masak sendiri. Time saya dengan kawan-kawan dekat rumah. Lepas tu
tingkatan 3 pula saya try heroin. Heroin ni dia ketagih dia lain macam lah. Dia sakit gila. Lepas tu saya stop yang heroin tu. Saya tertampak saya try ais. Ada satu masa tu saya naik motor tak tidur 5 hari sebab isap ais. Saya accident, berparut koma 2 hari. Koma 2 hari? Itu hayal ke apa? Tak perasan ke apa? Itu tertidur. Tertidur? Tidur atas motor. Sebab tak tidur 5 hari? Sebab tak tidur 5 hari. Kerap bergaul atau berjumpa dengan kawan-kawan yang terlibat dengan dadah. Jadi lama-kelamaan bila individu ini sendiri mempunyai masalah atau tekanan kerja, jadi mungkin secara otak seminit dia gunakan kawan-kawan ni tadi sebagai yang kata mungkin boleh membantu dia, tapi sebenarnya dia tersalah pilih kawan, ya. Maka kawan yang dia pilih ni tadi mengajak dia ke arah penggunaan dadah, membiarkan dia mula terjebak. Assalamualaikum, nama saya Lisa, umur saya 19 tahun. Bermulanya saya duduk asrama daripada umur darjah 5. Start daripada form 2 tu, bila balik asrama je cuti, saya dah mula terjebak lah dengan dadah ni. Bermulanya daripada nospan, berperingkat, lepas nospan je saya ambil ermin, lepas ermin je saya ambil ganja. Semua tu dari keinginan saya yang rasa nak ambil benda tu. Lepas tu masa saya lepak tu, saya mula rasa nak try batu pula. Mereka ajaklah kita orang pergi sana beramai-ramai. Pada malam tu saya diberi air mango untuk ni lah, berjoget macam tu. Hari kedua pun kita orang buat benda yang sama. Saya extend sampai 3 hari lah. Hari ketiga tu bila saya dah penat, saya tidur, kediaman tersebut kena serbu dengan polis. Waktu tu saya baru bangun tidur dan kami kena berkumpul dekat situ untuk pergi ke balai polis. Di situ kami ditahan selama 2 hari, ada yang kena seminggu. Seorang ibu berusia 46 tahun mengakui anaknya terjebak dengan dadah sejak berumur 13 tahun kerana terpengaruh rakan sebaya selain gemar menghadiri private. Saya berpuas hati lah tengok ni dia tak masa dia. Jadi saya pun support kalau apa hantar suruh datang saya hantar. Jadi sekarang ni Pak ID, saya pergi hantar dia, kadang ambil semua. Saya support lah, maknanya itu yang dekat mana? Yang dekat baru ni kat Warta tu yang apa ada. Saya hantar dia, saya pergi masuk sekali dengar semua, bercerita juga. Support lah kiranya kan. Jadi maknanya tak adalah anak ni. Saya nak pastikan dia sentiasa ada. Kita buat air apa, nak pergi dia lah pergi ke apa, saya support. Saya hantar je, tak apa, tak masalah. 13 tahun, dia naik tingkatan 1. Dia dengan dia bukan nak salahkan budak tu yang kawan, bukanlah. Tapi budak tu lebih advance lagi daripada dia. So, kenapa kita gunakan kempen hashtag jangan try nanti barai? Kerana kalau untuk makluman semua, dadah ni berevolusi cepat. So dia sangat cepat, dia dah tak ada lagi pakai orang cakap apa, pakai jarum ke apa semua. Dia dadah ni sangat berevolusi. So jadinya Pemadam Selangor ataupun SPIK Pemadam Selangor ini telah melancarkan kempen jangan try nanti barai bagi memfokuskan pada golongan orang muda ini, yang mana orang muda ini sekarang ni dia sangat cepat. Dia dah tak suka benda-benda yang klise, benda-benda yang lama. So jadi kita kena adakan kempen mengikut peredaran semasa, mengikut peredaran zaman, supaya ni mereka faham apa itu bahaya penyalahgunaan dadah. Sebab itu kita cakap jangan try nanti barai. Kenapa jangan try? Sebab kalau kita try, kita cuba barang dadah ni, kehidupan kita akan barai, kehidupan kita akan rosak. Sebab tu perkataan barai itu memang sangat dekat dengan jiwa anak muda. Penagih dadah tegar ini merupakan penagih dadah yang telah relapse beberapa kali. Selain daripada mereka ini mengulangi balik tingkah laku penagihan selepas mereka tamat menjalani rawatan,
ataupun juga mereka ini kerap berada di dalam radar AADK dan seterusnya kita tangkap untuk mendapatkan rawatan. So kalau statistik yang kita ada sepanjang tahun 2020 sehingga April 2021 bilangan penagih tegar ni atau penagih berulang ni untuk tahun 2019, tadi saya sebut 2019 adalah 1714 orang. Untuk 2020 1660 orang dan 2021 1427 orang, di mana untuk keseluruhan 3 tahun ni jumlah OKP yang kita ada ataupun klien AADK yang menjalani program rawatan dan pemulihan di dalam komuniti ini adalah seramai 16,336 dan daripada jumlah tersebut 4,801 orang merupakan penagih dadah berulang. Semua pihak harus berganding bahu untuk menyelesaikan isu penagihan dadah di negara ini. Apa yang berlaku harus dijadikan teladan. Teruskan bersama-sama kerajaan membentras kegiatan tidak bermoral ini, kerana keluarga yang harmoni dapat melahirkan anak bangsa yang berjaya.